Assalamualaikum semua. Kita sambung pelajaran hari ini. Masih lagi tajuk masa dan waktu. Kali ini kita lihat bagaimana membuat operasi bahagi untuk masa. Mari kita lihat contoh soalan. Lihat soalan pertama. 15 hari 9 jam bahagi dengan 3 dan jawapan dalam jam. Untuk operasi bahagi bentuk lazimnya ialah seperti yang cikgu tunjukkan dalam skrin, letakkan 15 hari 9 jam di dalam kurungan itu dan 3 di luar. Kita bahagikan 15 dengan 3, kamu dapat 5 dan jawapannya 15. Seterusnya turunkan 9. 9 bahagi 3 jawapannya 3 dan jawapannya 9 juga. 9 tolak 9 baginya 0. Soalan ini minta jawapan dalam jam. Jadi, kita kena tukarkan 5 hari kepada jam. Kamu tahu 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi, darabkan 5 itu dengan 24 seperti dalam skrin. Dan kamu akan dapat jawapan 120 jam. Selepas itu, tambahkan 120 jam dengan 3 jam seperti yang ditunjukkan dalam skrin. Dan kamu akan dapat jawapan akhir 123 jam. Soalan kedua, 29 hari 8 jam bahagi dengan 4 dan jawapan dalam hari dan jam. Cara selesaikan, susunkan ayat matematik tadi ke dalam bentuk lazim bahagi seperti dalam skrin. Kemudian kita buat operasi bahagi bermula daripada hari. 29 bahagi 4 jawapannya 7 dan kamu dapat 28. Kemudian tolakkan dan ada baki 1. Baiklah, 1 ini kamu perlu tukar kepada jam. 1 hari ada 24 jam, jadi 1 tukar kepada 24 dan tambahkan dengan 8 seperti dalam skrin. Kemudian kita tambah dahulu 8 dan 24. Kamu dapat 32. Selepas itu barulah bahagikan 32 dengan 4 dan jawapannya ialah 8. Kamu dapat 32. Tolakkan dan bakinya ialah 0. Jadi, jawapan kepada soalan ini ialah 7 hari 8 jam. Contoh seterusnya, 15 minggu 7 hari bahagi dengan 7. Kita buat dalam bentuk lazim, bahagikan 15 dengan 7, kamu dapat 2. Dan jawapan itu ialah 14. 15 tolak 14 ada baki 1. Baiklah, sekarang kita tukarkan minggu itu, 1 minggu itu kepada hari. 1 minggu bersamaan 7 hari, jadi 1 itu tukarkan kepada 7 dan tambahkan dengan 7 yang ada di sebelah kiri itu. 7 tambah 7 jawapannya 14. Selepas itu barulah kamu bahagikan 14 dengan 7 dan jawapannya ialah 2. Hasilnya 14, kemudian tolakkan dan bakinya adalah 0. Jadi jawapan kepada soalan ini ialah 2 minggu, 2 hari. Contoh ketiga, 18 tahun 8 bulan bahagi dengan 8. Kita susun ayat matematik itu dalam bentuk lazim, bahagi. Kemudian kita bahagikan 18 dengan 8 dan kamu dapat 2, iaitu 16. 18 tolak 16, bakinya ialah 2. Sekarang kita tukar 2 tahun ini kepada bulan dan tambahkan dengan 8 bulan tadi. 1 tahun sama dengan 12. Jadi, 2 tahun sama dengan 24. 24 itu macam mana kamu dapat? 12 bulan tambah dengan 12 bulan dan kamu dapat 24 bulan. Lepas tu baru kamu tambahkan 24 bulan dengan 8 dan kamu dapat jawapan 32. Selepas tu baru bahagi dengan 8. 32 bahagi 8 jawapannya 4 dan kamu dapat 32. Kemudian tolak dan bakinya 0. Jadi jawapan kepada soalan ini ialah 2 tahun 4 bulan.
Soalan seterusnya, 1 dekad 6 tahun bahagi 8, tapi jawapan dalam tahun. Baiklah, untuk soalan seperti ini, sebelum melakukan operasi bahagi, kamu perlu tukar dulu dekad kepada tahun. 1 dekad itu bersamaan dengan 10 tahun. Jadi 1 darab dengan 10 tahun, kamu dapat 10 tahun juga. Selepas itu, 10 tahun tadi tambahkan dengan 6 tahun dan kamu dapat 16 tahun. Barulah kamu lakukan operasi bahagi, 16 tahun bahagi dengan 8. Dan 16 bahagi 8 jawapannya 2. Kamu dapat 16 juga dan baki di bawah itu ialah sifar. Jadi jawapan kepada soalan ini ialah 2 tahun. Contoh terakhir, 31 abad 20 tahun bahagi dengan 5, jawapan dalam abad dan tahun. Kita susun ayat matematik itu dalam bentuk lazim bahagi. Kita mula bahagi daripada 31. 31 bahagi 5, jawapannya 6 dan kamu dapat 30. Kemudian tolakkan 31 dengan 30, bakinya ialah 1. Jangan dulu bawa turun 20. Kita tukar dulu 1 abad itu kepada tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi, 100 tahun tambahkan dengan 20. Kamu dapat 120 tahun. Baiklah, sekarang kita sambung operasi bahagi. Kita ambil 12 dulu. 12 bahagi 5, jawapannya 2. Dan nilainya ialah 10. Kemudian kita tolak, kamu dapat 2. Bawa turun sifar di belakang 2. 20 bahagi 5, jawapannya 4. Dan kamu dapat 20. 20 tolak 20, bakinya ialah sifar. Jadi, jawapan kepada soalan ini ialah 6 abad 24 tahun. Okey, murid-murid, itu sahaja contoh cikgu boleh beri hari ini. Cikgu harap kamu faham penerangan cikgu. Selamat belajar. Assalamualaikum.